di manakah kita nak mendapatkan keberkatan? Jadi pertama semalam kita dah bincang bahawa yang paling utama untuk kita tadi dikurniakan keberkatan ialah kita bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi sama ada kita bawa Al-Quran tersebut sepanjang perjalanan kita, ataupun dengan kita tadi memperbanyakkan membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran ni kita disunatkan baca ni pada awal malam dan awal pagi. Maksudnya tuan guru kita Syed Sharif Salahuddin Al-Hasan Al-Husaini, maksudnya kalau lepas maghrib tadi dia akan keluar, maksudnya dia dah selesai sembahyang maghrib, dia akan keluar, dia akan baca Quran dulu. Yang maksudnya dia buka Quran, lepas tu kita baca. Dia akan baca 1, 2, 3 muka surat. Lepas tu besok pagi, kan lepas subuh nanti bila dia keluar lagi, dia akan baca Quran tersebut. Jadi malam tadi, maksudnya malam yang kita mulakan dengan keberkatan membaca Quran. Lepas tu siang pun pagi kita mulakan dengan keberkatan membaca Al-Quran. Dan kalau maksudnya diriwayatkan di Syria ataupun di Mesir, maksudnya dalam 60-an 70-an dulu, maksudnya apabila kedai-kedai mereka buka kedai pada waktu pagi, kedai-kedai menjual barang dan seumpamanya, akan datang orang membaca Al-Quran dulu di dalam kedai tersebut supaya berkat kebaikan turun di dalam kedai tadi. Dan itu kedua lah, maksudnya kita tadi membaca Al-Quran, dan yang ketiga kita menghafal Al-Quran tersebut. Jadi yang kita dah bincang semalam ni, kita cuba hafal lah surah Tabarak ni, kerana dia salah satu, kerana dia adalah arahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang keduanya, untuk kita tadi maksudnya mendapatkan kerahmatan. Jadi pertama sekali, rahmat tu ada pada Al-Quran. Lepas tu yang kedua, kerahmatan ni dia ada pada orang. Maksudnya kalau kita sembahyang, sebelum kita memberi salam, kita akan baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksudnya salah satu tempat yang dia ajarkan kepada kita untuk kita mendapatkan keberkatan tersebut ialah pada manusia. Pertama sekali, manusia yang paling banyak keberkatannya ialah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita doa. Apabila kita doa Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sememangnya lah terlampau banyak kebaikan pada dirinya. Cuma bila kita doakan kepada Nabi SAW, keberkatan tu akan dikurniakan kepada kita 10 kali ganda. Sebagaimana apabila kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat tadi akan kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kerahmatan tu akan patah balik kepada kita 10 kali ganda. Jadi begitulah juga keberkatan. Kenapa bila kita baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehinggalah habis kita baca selawat tadi. Jadi yang keduanya ialah keberkatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keberkatan kepada Nabi Muhammad ni ialah pada jasad baginda dan kepada semua perkara yang mempunyai hubungan dengan Nabi SAW. Cuma satu lagi, apabila Nabi SAW telah wafat, maka kita baca Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lafaz ali Muhammad tu, dia merujukkan kepada ahli keluarga Nabi seluruh dunia. Mereka ialah tempat diambil keberkatan. Maksudnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita memberatkan piring neraca kebaikan terhadap semua perkara dalam hidup kita, kan, pada anak-anak kita, pada harta benda, maka kita carilah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita duduk di sisi mereka dan kita doa, kan, kita mohon daripada mereka agar mendoakan kepada kita, agar dikurniakan keberkatan. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ramainya berada di Syam dan berada di Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dia kata Allahumma barik lana fi Syamina. Maksudnya, wahai Allah Subhanahu wa taala, berkatilah Syam, dan Allah Subhanahu wa taala berkatilah bumi Yaman. Jadi apabila Nabi doa tadi tu, Nabi doa Allah Ta'ala turunkanlah keberkatan kepada dua muka bumi tersebut, maka dia mesti ada sebabnya. Kenapakah sebab bumi Syam diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenapakah sebab bumi Yaman tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana adanya ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sememangnya di Syam tadi tu ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramai sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke situ, berkumpul di situ dan wafat dan dikebumikan di situ. Begitulah juga di Yaman. Jadi begitulah juga di mana saja muka bumi yang lain, di tempat negara-negara Islam di seluruh dunia, di mana tempat berhimpunnya ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau di sebelah kita ni diistilahkan sebagai sayyid atau habib, di mana saja mereka tadi berada ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-khair, keselamatan dan kebaikan. Tadi empat cara penggunaan lafaz barakah tu untuk kita mendoakan kepada seseorang. Macam kita kata Allahumma barik lakuma, Allahumma barik fikuma, Allahumma barik alaikuma, ataupun kita kata Allahumma barik kuma, boleh. Jadi itu dari segi penggunaan lah, maksudnya kita niat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-khair, kebaikan kepada pasangan yang baru bernikah. Dan doa tadi boleh didoakan kepada apa saja sekalipun, kan. Doa keberkatan ni kita boleh doa kepada makanan dan seumpamanya. Iaitu penggunaan lafaz tabaraka dari segi bahasa Arab. Moga-moga kita dapat mempelajari lah salah satu doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi Allahumma ighfir lana. Okay, jadi sekarang kita sambung surah Al-Mulk ke surat 562. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اللهم اجعلنا منهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الشكر لله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا اللهم ارحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم اللهم اجرنا من عذابك قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتي به وهو ناصر سلطان معين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. Mulakan Al-Quran tadi dengan tabaraka ataupun kita sebut Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya kita tanam dalam pemikiran kita Allah tabaraka mempunyai banyak kebaikan. Dan apa sebenarnya kita ajar kepada diri kita? Kita sedang mengajar kepada diri kita husnudzanni billah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam apa saja keadaan, sama ada kita senang, kita susah, kan, kita apa saja sehat ataupun tak sehat dan seumpamanya, kita tetap kata tabarakallah. Kesemua yang berlaku tadi ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kendaki. Maksudnya itu salah satu cara untuk kita tadi faedah daripada lafaz tabaraka yang berada di awal surah Tabarak tadi. Maksudnya surah Tabarak ni dia kita baca sebelum kita tidur, maksudnya sebelum kita masuk kepada hari yang baru. Jadi kita ajar diri kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ada banyak kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak kebaikan, jadi kita jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa saja yang berlaku pada diri kita, kita mestilah berkata mesti ada hikmat kenapa Allah Ta'ala buat sedemikian. Mesti ada kebaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Dan setengah ulama berkata sekiranya manusia mengetahui sesuatu hikmat, sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala pilih, nescaya dia tidak akan memilih melainkan apa yang berlaku semasa itu. Ya, masa contohnya kisah apabila kita baca kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apabila Nabi Khidir membunuh budak tadi, maka sekiranya diketahui kebaikan pada kematian anak tadi, nescaya ibu bapa tidak akan memilih bahawa kematian anak tersebut ialah yang paling baik. Kerana kebaikan apabila kematian anak tadi ialah dia terselamat daripada membesar dalam kekufuran, dan kedua ibu bapanya terselamat daripada dipesongkan akidahnya oleh anak tersebut. Jadi salah satu lagi faedah apabila kita baca lafaz Tabarakallazi biyadihil mulk, maksud kita ajar diri kita tiap-tiap hari bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak kebaikan. Semua yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah perkara yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Arab, penggunaan lafaz tabaraka ni, maksudnya kalau lafaz tabaraka dia hanya boleh dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maksud tak boleh kita kata tabaraka Zaidun, tak boleh, ataupun tabaraka Ahmadu, tak boleh. Lafaz tabaraka dia ialah puji-pujian, maksudnya yang amat banyak kebaikan, dia hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan satu lagi lafaz yang khusus kepada Allah Ta'ala ialah lafaz tabaraka, lafaz dengan kata kerja madhi, maksudnya kata kerja lampau ni, maksudnya past tense ni,
Lafaz tabaraka tu saja yang khusus kepada Allah. Jadi kita tak boleh gunakan lafaz yang lain seperti ya tabarakullah, tak boleh. Kerana lafaz tabaraka dia merujuk kepada kemuncak kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita ubah kepada lafaz yang lain kerana tidak datang di dalam syarak dan ulama tak benarkan. Jadi pertama sekali lafaz tabaraka tak boleh digunakan kepada manusia. Dan yang keduanya lafaz tabaraka ni untuk apa kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, jangan diubah kepada fi'il mudhari' ataupun seumpamanya. Macam mana kita nak doa supaya hubungan antara suami isteri yang baru diijab qabul ni, hubungan tersebut dipenuhi dengan kebaikan, hubungan tersebut dipenuhi dengan kerahmatan, maka kita doalah kepada dia dengan keberkatan. Dan dari itulah doa yang sunat kita baca apabila seseorang tadi bernikah. Cuma lafaz yang kita nak gunakan, dalam bahasa dia kita boleh gunakan 4 lafaz. Maksudnya kita boleh gunakan 4 cara bacaan. Kalau bahasa cakap bahasa Melayu kita katalah moga-moga Allah memberkati kedua pasangan ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita boleh kata barakallahu alaikuma. Kita gunakan kata sendi ala. Dan kita boleh kata barakallahu lakuma. Moga-moga Allah memberkati bagi kamu kedua. Dan kita boleh kata barakallahu fikuma. Moga-moga Allah memberkati pada kamu berdua. Dan terakhir sekali kita boleh kata barakakumallahu. Maksudnya kita jadikan fa'il tadi fa'il muta'addi. Jadi kita kata terus barakakumallahu. Jadi kita ada 4 cara penggunaan lafaz baraka tu untuk kita mendoakan kepada seseorang.